A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kita baru saja, tuan-tuan dan puan, baru saja selesai menunaikan solat Isyak secara berjemaah. Jadi dengan sedikit masa yang diberikan kepada saya, insya-Allah saya akan beri sedikit perkongsian. Tak lama tuan-tuan, insya-Allah dalam setengah jam saja. Sebab saya dipahamkan saat-saat ni adalah saat-saat yang cukup klimaks, sebab perut kita dah berbunyi lagu keroncong. Jadi untuk menjaga keselamatan semua pihak, insya-Allah ceramah kita tak lama, setengah jam saja. Jadi kalau pukul 9 suku kita mula, dalam pukul 11 kita habis lah kot, insya-Allah. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, dalam solat kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, bila kita semayang, kita kena baca Fatihah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak baca Fatihah, semayang tak sah. Adik-adik dan juga tuan-tuan dan perempuan, kalau kita kena baca Fatihah baru solat kita sah, saya ingin mengambil sedikit pendekatan sahaja, iaitu bermaksud kalau kita amalkan suratul Fatihah ini dalam hidup kita, terutama tuan-tuan dan perempuan sebagai ibu dan ayah, adik-adik sebagai para pelajar, insya-Allah masalah lain akan selesai dengan sendirinya. Setiap hari kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan syukur. Sebab apa kena syukur? Tuan-tuan ada anak, syukur tuan-tuan. Saya ada kawan berkahwin 5 tahun tak ada anak. Tuan-tuan dan perempuan, tolong syukur, sebab tuan-tuan ada anak. Saya ada kawan-kawan yang dah berkahwin, mengandung gugur, mengandung gugur, mengandung gugur. Apa maknanya? Tak ada rezeki. Tuan-tuan ada anak yang alhamdulillah hari ini dah pun berusia 12 tahun dan tak lama lagi 9 September nak ambil UPSR. Tuan-tuan kena syukur. Sebab apa kena syukur, Ustaz? Sebab saya ada kawan anak tak sampai 12 tahun dah meninggal dunia. Maka nak tunjuk syukur itu kena buat kerja. Tanda kita syukur kena buat kerja. Dalam suratul Fatihah kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ucap terima kasih, syukur pada Allah yang menguasai hari pembalasan. Apa kena mengena dengan tuan-tuan dan juga anak-anak? Banyak kena mengena. Anak kita amanah kita. Tuan-tuan kena sangka baik dengan anak-anak. Anak-anak tuan-tuan barangkali satu masa nanti akan pimpin tangan tuan-tuan pergi syurga. Lalu dekat mana proses nak didik anak tu? Bermula di sini, Masya Allah. Sangka baik dengan anak. Sebab apa tuan-tuan? Kita pun dulu-dulu pun ada masalah problem juga. Zaman kita belajar dulu pun barangkali kita juga ada perangai yang tak berapa elok. Jadi kita kena sangka baik dengan anak, supaya anak kita yang dalam masa-masa terdekat ini dapat beri fokus dia untuk jadi anak yang hebat, terutamanya dapat cemerlang dalam UPSR 2015, insya-Allah. Apa lagi kita baca dalam suratul Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita kata dekat Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Apa kena-mengena dengan kita? Sentiasa minta pada Allah. Bila anak aku buat problem, aku sentiasa istiqomah pada Allah. Sebab tuan-tuan, anak-anak kita, harta-harta kita adalah ujian untuk kita. Ujian kepada kita, Allah beri kepada kita, Allah nak kita dekat dengan dia. Maka kalau tuan-tuan dapat anak yang baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dapat anak yang barangkali ada masalah, ini peluang nak buat pahala. Sebab apa peluang nak buat pahala? Tuan-tuan ada peluang nak nasihat anak. Tuan-tuan ada peluang nak ajak anak-anak buat amal soleh. Tuan-tuan ada peluang nak didik anak-anak. Setiap pendidikan kita beri kepada anak-anak kita ini, tuan-tuan, Allah ganjari dengan pahala yang sangat besar. Apalagi kita baca dalam suratul Fatihah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pada Allah, hanya kepada Engkau kami berserah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sebab itu tuan-tuan, di saat-saat akhir ini saya ada sedikit perkongsian untuk sama-sama kita ambil iktibar, insya-Allah. Sebab saya ingat lagi murabbi saya pernah cakap, yang insan yang cemerlang, yang hatinya bersih, minanya cerdas, jiwanya ketar, dan yang paling penting, ya, maafkan semua orang, maafkan semua orang sebelum tidur. Tahu? Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Kenapa saya ambil kata-kata dia? Very simple. Insan yang cemerlang, yang hatinya bersih, mindanya cerdas, jiwanya kental, ya. Tuan-tuan nak jadi ibu bapa yang hebat, first step, innamal a'malu binniyat. Anak-anak kita tempat kita buat pahala. Company tempat kita kerja, tempat kita buat duit. Anak-anak kita tempat kita buat pahala. Dan sebab itu Datuk Haji Muhammad Fazilah Kamsah kata dalam ceramah-ceramah dia, paling penting kita sebagai seorang ibu dengan ayah ni adalah bila anak-anak kita buat kesalahan, sentiasa cari jalan untuk maafkan anak-anak. 9 September. Berapa hari lagi, Dik? Berapa hari lagi, Dik? Ada lagi seminggu. Siapa dekat sini masih lagi main Clash of Clans? Ada lagi seminggu. Ustaz nak tanya secara jujur, lepas habis UPSR boleh main Clash of Clans tak? Boleh kan? Ustaz dah bagi tahu dulu lepas UPSR masa lebih banyak, betul tak? Adik ada lagi seminggu je, Dik. Seminggu yang terakhir ni apa adik kena buat? Adik-adik, adik ibu dengan ayah, adik jadilah anak yang baik kepada mak dan ayah. Sebab apa Ustaz kata kena jadi anak yang baik? Sekarang yang mana ada ayah sebelah, tengok muka ayah tu. Tengok muka ayah tu. Yang mana ada ayah kat sebelah, tengok muka ayah. Jangan malu, tengok muka ayah. Main kenyap-kenyap mata pula ayah. Sebab apa Ustaz kata kena tengok muka ayah? Siapa tahu barangkali ini kali terakhir awak tengok muka ayah awak. Siapa tahu? Sebab itu adik-adik, insan yang cemerlang, kalau dia nak jadi orang yang hebat, dia kena jadi anak yang baik kepada ibu dan ayahnya. Dan juga tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, cintakan anak tanpa syarat. Ada lagi masa seminggu lebih untuk anak-anak kita ambil UPSR. Anak-anak kita adalah tempat kita menunjukkan rasa cinta. Saya ada sebuah lagu, tuan-tuan, lagu lama, lagu tahun 80-an tak silap saya. Lagu ni dinyanyikan oleh seorang penyanyi lama, nama dia Teti Kadi. Saya tak pasti tuan-tuan kenal ke tak kenal. Dalam lagu tu dia kata, siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Apakah memang sama dengan ku punya cinta yang kini ku alami sendiri? Oh, dia ada O kat belakang. Kalau Najwa Latif dia cakap, segala kata cacian yang telah engkau berikan buatku rasa kosong-kosong. Oh, tu Najwa Latif.
Orang ni tuan-tuan, kita ni kalau dalam mood bercinta, SMS ni cekap. Betul. Cuba ingat balik. Akum kat ne. Atas motor ni. Atas motor. Hantar mesej lagi. Gina. Gi kerja. Bawa motor. Sambil bawa motor, boleh SMS, boleh WhatsApp. Hebat cinta. Dah sampai ke belum? Belum sempat nak balas, lori berhenti depan. Bang! Terperosok bawah lori tuan-tuan. Driver lori turun. Bawah lori kata dia. Apa maksudnya? Manusia ni bila dia berada dalam mood cinta, dia akan jadi orang yang sangat cekap. Cekap apa tuan-tuan? Cekap buat ibadah. Kalau kita sayang anak-anak kita tuan-tuan, anak kita buat macam mana perangai pun, kita akan jadi ibu dan ayah yang kreatif. Kita akan jadi mak dan ayah yang kreatif. Bagaimana cara nak selesaikan masalah anak-anak. Macam mana cara dia? Banyak cara. Tuan-tuan boleh tanya dengan kawan-kawan yang ada pengalaman. Tuan-tuan boleh tanya dengan ustaz dan ustazah. Tuan-tuan boleh rujuk orang yang dah ada pengalaman anak dia cemerlang. Tanya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ni dia tak tersasar jauh, terutama dalam saat-saat akhir. Apa lagi yang tuan-tuan dan puan boleh buat saat-saat akhir? Tuan-tuan, saya nasihatkan, didiklah anak dengan solat dan akhirat. Biasa kalau malam anak kita nak tidur, kita akan pesan pada anak, Ali tidur, esok nak sekolah. Betulkan sikit je. Leman tidur, besok nak sekolah. Betulkan sikit je. Leman tidur, besok nak solat subuh. Ali tidur, esok nak solat subuh. Ingatkan anak kita sentiasa dengan akhirat. UPSR akan selesai dengan sendiri. Betul ke Ustaz? Betul. Tuan-tuan pernah dengar nama Nik Nurmadihah? Akak-akak kat belakang pernah dengar nama Nik Nurmadihah tak? Tak pernah dengar? Nik Nurmadihah adalah salah seorang pelajar cemerlang Malaysia. SPM 21A bang. SPM 21A akak-akak, Masya Allah. Dia cerita dalam buku dia kenapa dia berjaya. Dia tak kongsi teknik belajar. Dia cerita dalam buku dia kenapa dia berjaya. Dia tak kongsi teknik ambil nota. Dia cerita dalam buku dia, kenapa saya berjaya? Sebab saya yakin bila kita hablum minallah wa hablum minan nas, Allah akan beri kejayaan kepada kita. Nik Nurmadihah cakap. Saya yakin sebab apa? Sebab dia dapat 21A. Dalam buku dia, benda pertama dia cerita bukan teknik belajar. Dia cerita yang paling penting adalah jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Sebab itu dulu masa ustaz ceramah dengan anak-anak, ingat lagi tak ustaz pernah nyanyi satu lagu? Ingat tak? Ustaz nyanyi, awak sambung boleh? Boleh ya? Aku yang dulu ku lalai, dulu ku solat sendirian, sekarang jangan pandai menyanyi aja. Jangan sekadar kita pandai menyanyi. Yang lebih penting kena pandai menyanyi. Ya, sebab insan yang cemerlang, hatinya bersih, midanya cerdas, jiwanya kental, ya. Adik dan juga tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, abang-abang yang saya sayang, ambillah masa yang terakhir ini, jadilah pencetus rumah. Saya pencetus ummah. Tuan-tuan dan puan-puan jadi pencetus rumah. Macam mana nak jadi pencetus rumah? Jadilah ibu dan ayah yang menggalakkan solat berjemaah dalam rumah. Jadilah ibu dan ayah yang mengambil masa, ruang dan peluang untuk duduk bersama anak-anak dan mengajar kepada mereka kebaikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, saat-saat akhir, ada lebih kurang seminggu lagi, 9 September, betul ke dek? Oh, 8 September. Ya Allah, tolak tidur, tolak Facebook, tolak main basikal. Dah jadi semakin sikit, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, adik-adik yang saya sayang kerana Allah,
Ibu dan ayah, nasihat saya di saat-saat akhir, kalau ada masalah dengan pasangan, janganlah bergaduh di depan anak-anak. Saya faham Piramli cakap, sedangkan lidah lagi tergigi, apa pula suami isteri. Ya, saya faham. Saat-saat akhir elakkan. Saat-saat akhir elakkan bergaduh dengan pasangan di depan anak-anak. Sebab bila kita bergaduh depan anak-anak, dia akan beri kesan psikologi kepada anak-anak, terutama di saat-saat akhir. Saya khawatir nanti dia akan beri kesan emosi kepada pelajar. Pelajar tak boleh fokus untuk peperiksaan. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang, terutama ibu-ibu yang berada dekat belakang sana. Ibu-ibu, saya nak bagi tahu, zaman saya belajar, saya bukan pelajar yang pandai, ibu-ibu. Tuan-tuan yang saya sayang, mak-mak dekat belakang yang saya sayang, saya cakap jujur, zaman saya belajar, saya bukan pelajar yang cemerlang. Tapi apa yang menyebabkan saya jadi seperti mana sekarang? Boleh jadi pensyarah, boleh jadi pencetus ummah, program sana, program sini. Sebab saya selalu jumpa ibu saya dan minta ibu saya doakan saya. Ibu yang tak pandai, doakan Ian, Bu. Ibu-ibu dekat belakang, jangan panggil anak dengan panggilan yang tak baik. Panggil dengan panggilan tak baik, insya-Allah jadilah dia. Biasakan cakap yang baik-baik, panggil yang baik-baik. Anak degil, jangan sebut degil, tukar. Bertuah betul anak aku ni. Ya Allah, baiknya anak aku ni. Jangan panggil dengan panggilan yang buruk-buruk, insya-Allah buruk jadinya. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan, terutama para suami, pastikan anak-anak yang ada depan kita, jangan kita panggil dengan nama-nama yang tak baik. Sebab nama-nama yang tak baik yang keluar daripada mulut kita akan jadi satu doa, dan doa ini akan sampai kepada Allah. Anak kita jahat macam mana pun, barangkali nakal barangkali macam mana depan mata kita, yang kepada kita rasa nakal. Tuan-tuan, kalau kita rasa anak kita nakal, dekat luar sana ada pelajar lebih nakal daripada anak kita. Saya berceramah seluruh Malaysia, saya jumpa macam-macam perangai pelajar. Kalau kita rasa anak kita problem, dekat luar sana ada banyak lagi anak-anak yang lebih problem daripada anak-anak kita. Sebab itu saya kata, anak kita adalah tempat kita nak buat pahala, tuan-tuan. Apa lagi yang kita boleh buat di saat-saat akhir? Ketika anak kita tidur, pergilah dekat dia, tuan-tuan. Malam ni anak kita tidur, galakkan dia tidur awal. Ingatkan dia tidur bukan untuk pergi sekolah, ingatkan dia tidur untuk bangun solat subuh. Malam ni pergi dekat anak, pegang kepala anak, baca surah Al-Fatihah dan baca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Pegang dia punya kepala, baca dan hembus niat pada Allah agar anak ini lembut hatinya. Tuan-tuan buat. Kalau abang tak mampu buat, ibu buat. Bergili-gili. Nak lagi bagus, dua-dua pegang dan buat, insya-Allah. Nah, tapi jangan ibu-ibu pegang kepala ayah pula. Sekarang anak dah selesai, abang pula. Diam kan. Jangan, dia bahaya ya. Boleh buat, tapi kalau nak buat pastikan suami tidur. Cek dulu tahap dengkur dia macam mana. Kalau baru tidur tak selamat, dikungfu ni nanti. Takut dijampinya, okey? Okey. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang kerana Allah, di saat-saat akhir apa yang kita boleh buat untuk anak-anak kita? Rumah kita ada whiteboard tak? Adik pula yang jawab ya. Rumah kita ada whiteboard? Tak ada whiteboard, tak apa. Tuan-tuan beli kita majung. Tuan-tuan beli kertas majung, tuan-tuan tulis dekat kertas majung tu satu perkataan untuk anak kita, yang bila dia keluar bilik dia boleh baca. Alung, secara jujurnya ayah sayang sangat dekat Alung. Ayah selalu doakan Alung supaya Alung boleh berjaya dalam UPSR. Apa berlaku pada Alung, ayah tetap sayang Alung sampai ke akhir hayat ayah Alung. Sign. Letak depan pintu. Anak bangun baca, anak bangun baca, anak bangun baca. Apa akan berlaku? Dia akan rasa bahawa ayah dia benar-benar sayangkan dia. Kadang-kadang kita jadi ayah ni, kita tak dapat nak tunjukkan sayang kita pada anak. Bukan kita tak sayang, kita sayang, tapi kita tak mampu nak tunjukkan sebab kita sibuk.
Maka tulislah perkataan-perkataan yang baik itu. Saya cakap sebab benda ni ayah saya pernah buat. Ayah saya pernah buat. Ayah saya bukan orang yang ada pelajaran. Ayah saya pemandu van sekolah profesional. Ibu saya seorang operator kilang. Ayah saya tulis, Yan, ayah ni susah cari duit, belajar sungguh-sungguh. Simple words. Apa saya buat? Hari-hari saya baca benda tu. Bila saya baca benda tu, tercetus dekat hati saya. Apa lagi ayah saya buat? Cara ayah saya didik saya. Ayah saya bagus, hebat. Kenapa saya kata hebat? Ayah saya bawa saya pergi kerja, tengok macam mana dia cari duit. Ayah saya bawa saya, tuan-tuan, ikut dia pergi kerja, tengok dia cari duit. Dalam masa dia ajak saya tu, dia bercakap dengan saya. Dia pegang bahu saya, dia berikan sentuhan kepada saya. Kalau kau tak belajar sungguh-sungguh, mungkin kau akan jadi macam ni. Tuan-tuan boleh buat. Dia akan beri kesan psikologi kepada anak-anak. Anak-anak kita ni sebenarnya baik-baik, cuma kadang-kadang kesan emosi kepada mereka tu kita tak pernah bagi. Bagi dia kesan emosi. Apa lagi tuan-tuan boleh buat? Zaman saya kecil-kecil, ayah saya pernah bawa saya pergi ke tempat buruh binaan. Bawa berdua je. Bawa tu saya pun macam-macam juga. Tapi taklah sampai hisap shisha. Tak. Kan? Sekarang ni anak-anak kita pelik-pelik, tuan-tuan. Nampak macam pensel, dia sedut. Buat ular. Kan? Zaman dia orang ni bahaya. Ayah saya apa yang saya buat pada saya? Bawa saya naik van, sekarang pergi ke kawasan buruh binaan, turunkan saya, pergi tengok macam mana cara orang tu bekerja. Tak lama pun. Dia biarkan saya tengok dalam 20 minit je. Tengok. Okey. Apa yang kau nampak? Saya nampak susahnya kerja macam tu. Kalau kau tak belajar, kau akan buat kerja macam tu nanti kan? Very simple, bang. Very simple. Tapi saya sangat tersentuh. Tuan-tuan juga boleh bawa benda yang sama. Tapi tuan-tuan cakap, zaman sekarang ni susah, Ustaz. Zaman kita dulu mudah. Rumah kita buruk, boleh tunjuk kesan psikologi pada anak. Kami sekarang, Ustaz, rumah batu, Ustaz. Rumah 2 tingkat, kereta 3 biji. Macam mana kami nak buat, Ustaz? Guna pendekatan yang sama, tunjukkan kepada mereka satu kesusahan, bagi tahu kalau ayah meninggal nanti dan kamu malas belajar, agak-agak apa jadi pada kamu? Supaya dia ada kesan emosi. Kesan emosi ni, tuan-tuan, dia lebih lama daripada kita bagi kesan teori. Dia lebih lama. Dan dia akan lebih tersentuh kalau ayah sendiri yang buat. Sebab lepas ayah saya cakap, saya peluk ayah saya dan saya menangis dan saya cium ayah saya. InsyaAllah. Boleh cuba, tuan-tuan. Boleh cuba. Anak-anak kita ni kadang-kadang tak nak dengar cakap sebab dia tak lihat realiti kehidupan. Dia tak faham apa itu kehidupan yang sebenarnya. Apa lagi yang kita boleh buat, tuan-tuan, kepada anak kita? Mungkin ini yang terakhir. Dah 9.40 dah. Apa lagi yang kita boleh buat kepada anak kita di saat-saat akhir ini? Carilah jalan bagaimana cara kita nak kurangkan stres kepada anak. Bila kita nak nasihatkan anak, pastikan kita nasihatkan anak menggunakan suara bass. Bass. Macam mana suara bass, Ustaz? Halo. Sekejap. Ayah ada benda sikit nak cakap. One-to-one dengan dia. Cakap dengan dia baik-baik. Cakap dengan dia pelan. Masa cakap tu, pegang bahu dia. Masa cakap tu, urut bahu dia. Tuan-tuan buat malam ni. Tuan-tuan buat, insya-Allah. Cakap dengan dia baik-baik, gunakan suara bass ataupun cakap dekat-dekat. Jangan biasakan kita tengking anak. Walaupun kadang-kadang tertengking bukan apa, Ustaz. Baru balik kerja, Ustaz. Nak, saya faham. Kita manusia. Di manusia, dia tak boleh lari daripada sifat marah. Ini saat akhir, tuan-tuan. Saat akhir ni punchline paling penting. Betul cara kita bimbing anak, insya-Allah Allah akan bantu. Pegang dia, cakap baik-baik, cakap perlahan. Dan kalau boleh, kalau tuan-tuan mampu, kan? Kalau mampu beri ganjaran, silakan beri ganjaran. Tak semesti kena beli iPhone 6 Plus.
Bankrupt kita dibuatnya. Sebab apa tuan-tuan? Baginda Nabi SAW, salah satu daripada perangai Nabi SAW, Nabi suka memberi hadiah. Beri hadiah akan mencetuskan kasih sayang. Ni ayah ada hadiah sikit. Anak kita pun pelik pasal tak pernah buat. Tak pernah buat. Biasa bagi hadiah masa birthday je. Bagi hadiah secara tiba-tiba. Beri ganjaran kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni bila kita beri ganjaran, motivasi mereka ni akan melonjak dengan cepat. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya. 9:41. Paling penting setiap malam sebelum tidur, tolong maafkan anak-anak. Anak-anak sebelum tidur, saat-saat akhir, dan kalau boleh istiqamah sebelum tidur, salam mak ayah, minta ampun dengan mak ayah. Sebab ustaz pernah pesan dulu, ingat tak ustaz cakap apa? Akan datang satu saat bila kamu cium pipi ibu dan ayah kamu, ayah dan ibu kamu dah tak boleh cium pipi kamu. Ingat tak ustaz cakap? Akan datang satu saat bila kamu peluk ibu dan ayah kamu, ibu dan ayah kamu dah tak boleh peluk kamu. Akan datang satu saat bila kamu bercakap dengan ibu dan ayah kamu, ibu dan ayah kamu dah tak boleh bercakap dengan kamu. Kamu tak akan faham apa saya cakap. Kamu tanya dengan mak dan ayah kamu. Ada di kalangan mereka yang dah hilang ibu dan ayah. Kalau mereka diberi peluang, mereka juga nak cium mak dan ayah mereka. Sebab banyak mana solat kita, banyak mana puasa kita, banyak mana ibadah kita, saat kita derhaka kepada ibu dan ayah, syurga bukan lagi milik kita selama-lamanya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, saya tutup dengan hadis ni. Nabi nak naik mimbar. Masa Nabi nak naik mimbar, Nabi naik tangga pertama, Nabi senyap, Nabi cakap amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi senyap, Nabi cakap amin. Nabi naik tangga ketiga, Nabi senyap, Nabi cakap amin. Sahabat tengok perbuatan Nabi. Sahabat pelik tuan-tuan. Selesai khutbah, selesai solat, sahabat jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, tadi kami nampak kamu ketika naik ke mimbar, 3 kali kamu berhenti dan kamu cakap amin. Kenapa Rasulullah? Nabi jawab pada sahabat, ketika aku naik ke tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berbisik di telingaku, rugilah manusia, celakalah manusia. Bila Ramadan datang dan Ramadan berlalu pergi, Allah tak ampun dosa-dosa. Nabi cakap amin. Nabi naik tangga kedua, Jibril berbisik ke telinga Nabi, adik-adik tolong dengar, tuan-tuan yang masih ada ibu dan ayah tolong dengar. Jibril bisik ke telinga Nabi. Apa kata Jibril? Rugi manusia, celaka manusia yang ketika dia hidup, dia masih ada ibu dan ayah, tapi tak dapat masuk ke dalam syurga sebab tak berkhidmat kepada kedua ibu dan bapa. Ini peluang adik-adik. Seminggu lagi dik. Ini juga peluang tuan-tuan dan puan-puan. Ambil peluang untuk buat pahala dengan anak-anak. Adik-adik ambil peluang untuk dapatkan redha mak dan ayah. Percayalah, redha mak ayah, adik-adik mudah belajar. Percayalah, tuan-tuan yang buat pahala dengan anak-anak, anak-anak akan juga lebih mudah belajar, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini beri manfaat kepada diri saya khususnya dan pada kita semua, insya-Allah. Dan saya akhiri tazkirah saya pada malam ini dengan sedikit doa, insya-Allah. Silakan sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kecil kami dan dosa-dosa besar kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang terdahulu, ampunkanlah dosa-dosa kami yang sekarang, ampunkanlah dosa-dosa kami yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
dengan penuh rasa rendah diri dan rendah hati ya Allah. Kami sayang kepada anak-anak kami ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada mereka ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah diri kami dan anak-anak kami keturunan yang menjaga solat ya Allah. Keturunan yang menjaga solat ya Allah. Keturunan yang menjaga solat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami, berikanlah ketenangan dalam kehidupan kami. Anak-anak kami adalah amanah bagi kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami mendidik mereka ya Allah. Kurniakanlah kesabaran dalam hati-hati kami ya Allah, agar anak-anak ini akan menjadi tetamu-tetamu di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seandainya telah tiba saat dan waktu untuk kami semua kembali kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Matikanlah kami nanti ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih.